Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Imbasan titah agung. Kuasa menghukum pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya. Di bawah ini adalah titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada September 2022 yang lalu berkaitan dengan kuasa untuk menghukum dan pengampunan yang tidak wajar digunakan dengan sewenang-wenangnya. Jika kita teliti dan fahami titah baginda ini dengan isu pengampunan Najib Razak yang sekarang ini sedang hangat diperkatakan berikutan tindakan UMNO secara tergesa-gesa memohonnya, ia sebenarnya mampu memberi kefahaman yang lebih jelas kepada kita semua. Adalah difahami baginda seorang yang amat teliti, yang bukan saja memikirkan keadaan semasa tetapi juga soal pertanggungjawaban di hari kemudian. Mari kita sama-sama teliti titah baginda itu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah kuasa menghukum dan pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya. Titah baginda sekiranya undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, ia bermakna penggubalan undang-undang itu telah ternoda. Kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian titah baginda. Baginda juga turut bertitah. Dalam titah baginda tersebut, baginda bertitah, jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai. Kerana falsafah di sebalik penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda titah baginda pada ketika itu. Prinsip keadilan menurut Islam titah Al-Sultan Abdullah adalah menjunjung amanah Tuhan dan bukannya mewakili kuasa Tuhan. Berpandukan atas prinsip yang sama, Mahkamah Syariah juga titah baginda harus bijak menggunakan kuasa budi bicara dan sentiasa berlaku adil kepada semua pihak dalam menjatuhkan hukuman, terutamanya yang melibatkan kes kekeluargaan. Titah Al-Sultan Abdullah lagi, akibatnya pihak yang lemah akan menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Maka titik permulaan menghalalkan penindasan dan kezaliman akan berlaku dalam sesuatu sistem pentadbiran pemerintahan. Justru baginda bertitah, justru Mahkamah Syariah hendaklah sebila masa mempunyai kecekapan dalam mengendalikan kes-kes agar keadilan akan tercapai. Terdahulu baginda berkenaan merasmikan kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang di Sydney pada hari ini. Berangkat sama pada ketika itu adalah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Kompleks yang siap dibina sepenuhnya pada 23 September 2021 itu menelan belanja kira-kira 44.75 juta. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekali lagi Sanusi kena sekolah. Sekali lagi Sanusi kena balun, kena tibai kau kali ini. Seorang pemimpin daripada PKR telah mensekolahkan Sanusi, iaitu dengan berkata Perdana Menteri tiada kuasa pun untuk melantik Majlis Kewangan Negara. Perdana Menteri tidak mempunyai sebarang kuasa untuk melantik sesiapa saja
dalam Majlis Kewangan Negara selain daripada yang dicadangkan oleh Sultan sesebuah negeri itu. Kata naib pengerusi PKR Kedah, iaitu Nur Azrina Surip. Dia merujuk kepada satu kenyataan daripada Menteri Besar Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Madnor semalam, yang kononnya beliau mendakwa bahawa terdapat komplot untuk memecatnya sebagai wakil rakyat negeri dalam Majlis Kewangan Negara. Kata beliau, walhal di dalam Perkara 108 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Majlis Kewangan Negara perlulah diketuai oleh Perdana Menteri atau mana-mana menteri dilantik manakala setiap negeri diwakili individu yang diperkenankan oleh Sultan atau yang di-Pertua Negeri. Sanusi kena lagi kali ini. Jelas menunjukkan tiada kuasa Perdana Menteri untuk menamakan orang lain selain daripada individu yang diperkenankan oleh Sultan jika mengambil konteks dalam negeri Kedah, kata Nur Azrina pada satu kenyataan pada hari ini. Justru daripada itu, dia menggesa Sanusi supaya berhenti berbohong mengenai kerajaan persekutuan atau Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nur Azrina mengingatkan Sanusi mengenai titah baginda Tuanku Sultan Kedah ketika baginda merasmikan mesyuarat pertama penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 pada Mac yang lalu. Pada ketika itu baginda telah bertitah dan memberikan pesan supaya mengelak berpolitik secara berlebihan, dan baginda juga mahu supaya ada usaha untuk menjaga hubungan di antara satu sama lain, khususnya di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jelas itu menunjukkan harapan yang tinggi agar mengekalkan profesionalisme demi rakyat Kedah, katanya dalam kenyataan itu. Malah Sultan Kedah juga, kata Nur Azrina, menekankan bahawa negara, negeri dan rakyat memerlukan kestabilan politik untuk memperoleh manfaat melalui pembangunan projek ekonomi dan program kesejahteraan rakyat yang dirancang. Katanya lagi, namun Sanusi telah berulang kali membangkitkan isu yang boleh menyebabkan pergeseran antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seperti beliau mendakwa bulan lalu bahawa beliau telah dihalang daripada acara persekutuan. Katanya, saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri Besar amat memahami bahawa Islam mengajar umatnya agar sentiasa berlaku jujur dalam apa jua perbuatan termasuk lapor tuturan. Memetik pandangan Imam Al-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, Al-Nawawi bohong ini didefinisikan sebagai mengkabarkan sesuatu yang berbeza dengan keadaan yang sebenarnya, sama ada dengan sengaja atau tidak, dan sama ada perkabaran itu adalah perkara yang telah berlaku atau akan datang. Untuk mendapatkan berita lengkap tentang perkara ini, anda boleh masuk ke dalam malaysiakini.com. Dan Yud Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.